pengkaji mengkaji siapa Malaikat Nobel yang wujud pada tahun 1503 hingga 1506. Selepas dikaji, mereka mendapati Hang Tuah adalah antara figura yang wujud pada tahun 1503 dan 1506, dan waktu itu pun Hang Tuah dalam umur peak dia ataupun umur puncak dia punya kehebatan lah. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak bercerita mengenai Hang Tuah, sama ada ia adalah figura yang benar-benar wujud ataupun sebuah kisah dogengan semata-mata. Okey, tak kala ketika ini masih ramai berteka-teki sama ada Hang Tuah itu wujud atau tidak. Dua orang pengkaji daripada Universiti Putra Malaysia iaitu UPM telah berjaya membuktikan bahawa wujud hubungan perdagangan antara Kerajaan Melayu Melaka dengan kerajaan di Kepulauan Ryukyu, Okinawa iaitu di Jepun sejak abad ke-15. Okey, jadi apa kaitan aktiviti perdagangan ni dengan kewujudan Hang Tuah? Okey, sebenarnya hubungan perdagangan ni dibuktikan dengan penemuan keris berlok 9 yang berukuran kira-kira 22 cm di kuil Enkokuji di Istana Shurijo. Istana Shurijo ni dekat Kepulauan Ryukyu di Okinawa lah. Okey, keris ni dikatakan dibawa oleh Hang Tuah semasa hubungan perdagangan Melayu Melaka dengan Kepulauan Ryukyu ketika abad ke-15 ni lah. Jadi kat situ pengkaji menyimpulkan bahawa Hang Tuah benar-benar wujud ketika itu. Okey, ada juga yang menyatakan bahawa keris berlok 9 ni mungkin adalah bawaan daripada pedagang lain, tak semestinya daripada Hang Tuah. Tapi sebenarnya kalau dikatakan keris berlok 9, ia sebenarnya adalah milik orang kenamaan istana. Jadi semestinya ia disimpulkanlah ia milik daripada Sultan Melaka ketika itu. Dan kalau nak disimpulkan bahawa Hang Tuah adalah figura yang wujud sebagai laksamana ketika itu pada abad ke-15. Okey, benda ni diperkuatkan lagi dengan penemuan dokumen rasmi kerajaan Ryukyu iaitu Reki Daihuan yang menemukan sekurang-kurangnya 19 pucuk surat di mana 11 daripada surat tersebut adalah dari Kerajaan Melayu Melaka kepada kerajaan Ryukyu di Okinawa. Okey, daripada 11 pucuk surat dalam dokumen rasmi Reki Daihuan tu, 3 daripadanya ditulis oleh Laksamana Hang Tuah lebih kurang pada tahun 1480 hingga 1481. Okey, ketika itu Hang Tuah berkhidmat dengan Sultan Alauddin Riayat Shah iaitu cucu beliau lah ketika itu yang menjadi sultan pada umur 9 tahun. Jadi Hang Tuah masa tu bertanggungjawablah untuk membantu Sultan Alauddin Riayat Shah dan menulis surat-surat rasmi Kerajaan Melayu Melaka kepada kerajaan Ryukyu. Okey, pada tahun 1480 hingga 1481, umur Laksamana Hang Tuah dianggarkan antara umur 50 ke 51 tahun, iaitu boleh dikatakan waktu Hang Tuah tengah peak pada umur beliau. Okey, adakah ini sesuatu yang memeranjatkan? Okey, sebenarnya benda ni tak pelik pun sebab Melaka pada waktu itu adalah satu pelabuhan import ekspor yang sangat-sangat terkenal, yang sangat-sangat majulah. Okey, masa tu Melaka terkenal sebagai pengeksport arak yang sangat-sangat terkenal lah. Okey, sebab arak di Melaka masa tu dibuat daripada nipah. Tapi lepas Islam tersebar di Melaka, Kerajaan Melayu Melaka dah berhentikanlah pengeksportan arak daripada nipah ni dan mereka menggantikan kepada ekspor bahan-bahan tenunan dan kain dan sebagainya. Okey, yang lebih menarik, okey, ada juga pendapat yang mengatakan Hang Tuah ni dia pernah berjumpa dengan pelukis portret Mona Lisa iaitu Leonardo da Vinci iaitu sekitar tahun 1503 hingga 1506 di Itali. Okey, macam pelik kan? Macam mana Hang Tuah daripada Melaka boleh jumpa Leonardo da Vinci sampai ke Itali? Okey, tapi sebenarnya benda ni masih lagi jadi teori lah, jadi teka-teki lah sebab kenapa benda ni teori ni wujud sebab mereka menemukan catatan dalam buku Leonardo da Vinci ni mengatakan beliau pernah berjumpa dengan Malaikat Nobel selepas beliau melukis kereta. Okey, masa tu tahun 1503 hingga 1506 pengkaji mengkaji siapa Malaikat Nobel
yang wujud pada tahun 1503 hingga 1506. Okey, selepas dikaji mereka mendapati Hang Tuah adalah antara figura yang wujud pada tahun 1503 dan 1506, dan waktu itu pun Hang Tuah dalam umur peak dia ataupun umur puncak dia punya kehebatan lah. Okey, macam mana Hang Tuah boleh sampai ke Itali? Ada juga pendapat mengatakan kemungkinan Sultan Melaka ketika itu menghantar Hang Tuah ke ekspedisi luar negara, ke misi luar negara, ke Turki contohnya, untuk misi ketenteraan dan sebagainya. Okey, itu saja dari saya pada hari ini. So, harap bermanfaat. Assalamualaikum.